Lokus bagi titik yang berjarak tetap dari satu titik tetap boleh dinyatakan dalam pelbagai bentuk, seperti soalan berikut ini. Rajah di bawah menunjukkan 9 buah segi empat sama dengan panjang setiap sisi 2 cm. Lukiskan lokus bagi titik berikut. Soalan A. Lokus Q dengan keadaan KQ sama dengan 2 cm. KQ sama dengan 2 cm bermaksud lokus Q ialah suatu lokus yang berbentuk bulatan yang berpusat di K dengan jejari 2 cm. Jika kita perhatikan, ini adalah K, titik K. Dan titik Q akan mengelilingi titik K pada jarak 2 cm. Jadi, lokus bagi titik Q ialah suatu bulatan berpusat di K dengan jejari 2 cm. Soalan B. Lokus R dengan keadaan BR sama dengan 2 cm. BR sama dengan 2 cm bermaksud lokus bagi R ialah suatu lokus yang berbentuk bulatan yang berpusat di B dengan jejari 2 cm. Jika kita perhatikan di sini, ini adalah B. Dan kita dapati bahawa titik R akan mengelilingi titik B dengan jarak 2 cm. Jadi lokus R ialah suatu bulatan berpusat di B dengan jejari 2 cm. Seterusnya, kita tengok kepada soalan C. Lokus S dengan keadaan IS sama dengan 2 cm. Sekali lagi, IS ini bermaksud lokus bagi S ialah suatu lokus yang berbentuk bulatan yang berpusat di I dengan jejari 2 cm. Ini adalah titik I dan titik S akan mengelilingi titik I dengan jarak 2 cm. Jadi bermaksud lokus S ialah suatu bulatan berpusat di I dengan jejari 2 cm. Soalan D. Lokus T dengan keadaan AT sama dengan 4 cm. AT sama dengan 4 cm bermaksud lokus T ialah suatu lokus yang berbentuk bulatan yang berpusat di A dengan jejari 4 cm. Jika kita perhatikan, di sini adalah titik A dan titik T akan mengelilingi titik A pada jarak 4 cm. Jadi kita akan dapat ini adalah T yang akan mengelilingi titik A pada jarak 4 cm. Kesimpulannya, lokus bagi T ialah suatu bulatan berpusat di A dengan jejari 4 cm. Soalan E. Lokus U dengan keadaan PU sama dengan 6 cm. PU sama dengan 6 cm bermaksud lokus U ialah suatu bulatan berpusat di P dengan jejari 6 cm. Kita cuba perhatikan, di sini adalah titik P. Okay, ini adalah titik P. Dan dinyatakan di situ, PU sama dengan 6 cm bermaksud U akan mengelilingi P
pada jarak 6 cm. Kita dah pun kena pasti bahawa di sini ada 2 cm. Jadi bila 6 cm bermaksud 3 kotak. 1, 2, 3. Jadi kita akan dapat satu bulatan besar di sini. Bermaksud U akan mengelilingi titik P pada jarak 6 cm. Jadi kesimpulannya, lokus U ialah suatu bulatan berpusat di P dengan jejari 6 cm. Sekarang mari kita lihat bentuk soalan yang seterusnya bagi kes lokus bagi titik yang berjarak tetap dari satu titik tetap. Soalan 1C. Raja di bawah menunjukkan 9 buah segi empat sama dengan panjang setiap sisi 2 cm. Lukiskan lokus bagi titik berikut. Soalan A. Lokus Q dengan keadaan QK sama dengan KL. QK sama dengan KL bermaksud lokus Q ialah suatu bulatan berpusat di K dengan jejari sama dengan KL. Kita cuba perhatikan, ini adalah titik K dan lokus bagi Q ialah satu bulatan mengelilingi titik K dan kita boleh simpulkan bahawa lokus Q adalah bulatan berpusat di K dengan jejari adalah diambil dari jarak KL. Soalan B. Lokus R dengan keadaan RF sama dengan FB. RF sama dengan FB bermaksud lokus R merupakan satu bulatan berpusat di F dengan jejari diambil daripada jarak FB. Kita cuba perhatikan di manakah titik F. Ini adalah titik F. Dan titik R akan mengelilingi titik F pada jarak FB. Ini FB. Jadi kita dapati bahawa satu bulatan macam ni. Kesimpulannya, lokus R ialah suatu bulatan berpusat di F dengan jejari sama dengan FB. Soalan C. Lokus S dengan keadaan SD sama dengan DH. SD sama dengan DH bermaksud lokus S ialah suatu bulatan berpusat di D dengan jejarinya adalah sama dengan DH. Kita cuba perhatikan di manakah D. Okey, ini adalah titik D. Titik S akan mengelilingi titik D pada jarak DH. Okey, DH. Dan kita akan dapat satu bulatan macam ni. Kesimpulannya adalah lokus S ialah suatu bulatan berpusat di D dengan jejari DH. Soalan D. Lokus T dengan keadaan MN sama dengan TN. MN sama dengan TN bermaksud lokus T adalah suatu bulatan berpusat di N dengan jejari sama dengan MN. Kita cuba perhatikan di manakah N. Okey, di sini adalah N, titik N. T akan mengelilingi titik N pada jarak MN. MN di sini. Jadi kita akan dapat satu bulatan di sini. Kesimpulannya adalah lokus T adalah sama dengan bulatan berpusat di N dengan jejari sama dengan MN. Soalan E. Lokus U dengan keadaan PU sama dengan PO.
PU sama dengan PO bermaksud lokus U ialah suatu bulatan berpusat di P dengan jarak ataupun jejarinya adalah sama dengan PO. Kita cuba perhatikan, di sini adalah P dan U akan mengelilingi titik P pada jarak PO. PO di sini, ini kita akan namakan sebagai jejari dan kita akan dapat suatu bulatan di situ. Dan kesimpulannya kita katakan lokus U adalah satu bulatan berpusat di P dengan jejari sama dengan PO. Lokus bagi titik yang berjarak sama dari dua titik tetap juga boleh dinyatakan dalam pelbagai bentuk, seperti soalan berikut ini. Soalan 2B. Raja di bawah menunjukkan 9 buah segi empat sama dengan panjang setiap sisi 2 cm. Lukiskan lokus bagi titik berikut. Soalan A. Lokus Q dengan keadaan KQ sama dengan QI. KQ sama dengan QI. Jika kita perhatikan di sini, bermaksud lokus bagi Q adalah pembahagi dua sama serenjang di antara titik K dan I. Kita cuba perhatikan, di sini adalah titik I dan di sini adalah titik K. Jadi, pembahagi dua sama serenjang bagi garis di antara titik I dan K ialah BN. Kesimpulannya, lokus Q ialah sama dengan PN. Soalan B. Lokus R dengan keadaan AR sama dengan RI. AR sama dengan RI adalah bermaksud lokus bagi R adalah pembahagi dua sama serenjang di antara titik A dan I. Jika kita perhatikan pada raja, ini adalah titik A dan berikut ini pula adalah titik I. Jadi, pembahagi dua sama serenjang di antara titik A dan I ialah sama dengan EH. Kesimpulannya, lokus R adalah sama dengan EH. Soalan C. Lokus S dengan keadaan HS sama dengan SP. HS sama dengan SP bermaksud lokus S adalah pembahagi dua sama di antara dua titik H dan juga P. Cuba kita perhatikan di manakah H. Okey. P terlebih dahulu, P di bawah ni dan H di atas ini. Jadi, pembahagi dua sama serenjang di antara titik P dengan H adalah IL. Jadi kesimpulannya, lokus S sama dengan EH. Seterusnya, soalan D. Lokus T dengan keadaan AT sama dengan CT. AT sama dengan CT bermaksud lokus bagi T adalah pembahagi dua sama serenjang di antara titik A dan titik C. Cuba kita perhatikan. Ini adalah titik A dan titik C di sini. Jadi, pembahagi dua sama serenjang di antara titik A dan juga titik C adalah sama dengan BN. Kesimpulannya adalah lokus T ialah sama dengan BN.
Soalan seterusnya, soalan E. Lokus U dengan keadaan AU sama dengan PU. AU sama dengan PU bermaksud lokus U adalah pembahagi dua sama serenjang di antara titik A dan P. Jika kita perhatikan, ini adalah titik A dan di sini adalah titik P. Jadi, di manakah pembahagi dua sama serenjang di antara titik A dan P? Jawapannya adalah DM. Kesimpulannya, lokus U adalah sama dengan DM. Sekarang mari kita lihat bentuk soalan yang seterusnya bagi kes lokus bagi titik yang berjarak sama dari dua garis lurus yang bersilang. Soalan 5B. Rajah di bawah menunjukkan 9 buah segi empat sama dengan panjang setiap sisi 2 cm. Lukiskan lokus bagi titik berikut. Soalan A. Lokus Q dengan keadaan sudut ADQ sama dengan sudut QDP. Sudut ADQ sama dengan sudut QDP bermaksud lokus bagi Q, nyatakan di sini lokus Q ialah pembahagi dua sama di antara garis AD dan garis DP. Kita cuba perhatikan AD, garis AD ini di sini dan garis DP berada di sini. Jadi, pembahagi dua sama sudut di antara garis AD dan DP adalah sama dengan DM. Kesimpulannya, lokus Q sama dengan DM. Soalan B. Lokus R dengan keadaan sudut HPR sama dengan sudut RPN. Sudut HPR sama dengan sudut RPN bermaksud lokus R ialah pembahagi dua sama sudut bagi garis HP dan garis PN. Kita perhatikan, ini adalah garis PN dan ini adalah garis HP. Jadi, pembahagi dua sama sudut bagi garis HP dan PN adalah sama dengan AP. Kesimpulannya, lokus R adalah sama dengan AP. Seterusnya, soalan C. Lokus S dengan keadaan sudut BES sama dengan sudut SEJ. Sudut BES sama dengan sudut SEJ bermaksud lokus S ialah pembahagi dua sama sudut bagi garis BE dan EJ. Kita perhatikan, ini adalah BE dan ini adalah EJ. Jadi, pembahagi dua sama sudut bagi garis BE dan EJ adalah sama dengan EH. Kesimpulannya, lokus S sama dengan EH. Soalan D. Lokus T dengan keadaan sudut CHT sama dengan sudut THN. Sudut CHT sama dengan sudut THN bermaksud lokus T ialah pembahagi dua sama sudut bagi garis CH dan HN. Kita cuba perhatikan.
Ini adalah CH, garis CH. Dan ini adalah garis HN. Jadi, pembagi dua sama sudut bagi kedua-dua garis ini ialah EH. Kesimpulannya, locus T sama dengan EH. Soalan E. Locus U dengan keadaan sudut IMU sama dengan sudut UMP. Sudut IMU sama dengan sudut UMP bermaksud locus U ialah pembahagi dua sama sudut bagi garis IM dengan garis MP. Kita cuba perhatikan di sini adalah IM dan kita ada MP di sini. Ini adalah MP. Jadi, pembahagi dua sama sudut bagi kedua-dua garis ini adalah DM. Kesimpulannya, locus U adalah sama dengan DM.